Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya nak kongsikan cara untuk set up kelas notebook untuk dijadikan sebagai EFRM. Mula-mula, kita buka dahulu aplikasi Teams. Okey, pergi semula ke grup Teams yang kita sudah bina. Pada grup tips ini, kita pergi ke tab sebelah atas, pilih kelas notebook. Seterusnya, kita diberi pilihan set up a OneNote class notebook. Klik butang tersebut dan kita diberikan dua pilihan, blank notebook dan from existing notebook content. So, sebaiknya kita gunakan from existing notebook content. Okey, seterusnya di sini ada beberapa section yang memang akan wujud sekali bersama-sama dengan notebook tersebut. Sebagai contoh, collaboration space, content library, teacher only section, student notebook. Okey, pada collaboration space di sini adalah tempat di mana cikgu-cikgu boleh bekerjasama untuk buat satu-satu projek atau satu-satu laporan, di mana semua individu ataupun semua individu yang terlibat boleh mengedit ataupun mengubah suai dokumen yang wujud pada space tersebut. Seterusnya adalah content library. Pada content library di sini hanya admin sahaja yang boleh memasukkan bahan dan cikgu-cikgu yang lain ataupun ahli-ahli yang lain cuma boleh melihat sahaja konten tersebut. Untuk mengedit konten tersebut, cikgu-cikgu yang lain ataupun ahli-ahli yang lain bolehlah copy konten tersebut untuk dimasukkan pada section sendiri. Seterusnya adalah teacher only section. Section ini hanya boleh dilihat oleh teacher sahaja ataupun boleh dilihat oleh admin sahaja, yang mana ahli-ahli lain tidak boleh lihat section tersebut. Dan seterusnya ada student notebook, yang mana pada student notebook admin boleh edit kandungan yang terdapat dalam notebook tersebut. Begitu juga dengan ahlinya ataupun cikgu-cikgunya. Seterusnya, tekan butang next. Okey, di sini kita akan ada content library dan teacher only section. Tak perlu buat apa-apa penambahan pada konten dahulu, nanti kita akan buat kemudian. Seterusnya tekan next. Okey, di sini adalah section-section yang wujud pada bahagian student ataupun pada bahagian cikgu-cikgu. Student name ini akan bertukar nanti kepada nama guru yang kita sudah masukkan dalam Teams ini. So, section yang ada ni kita delete. Kita masukkan section yang diperlukan untuk EFRM. Ada 17 section semuanya. So, boleh masukkan satu persatu dengan klik add section. Setelah selesai masukkan semua section yang diperlukan, sebagai contoh di sini kita ada 17 section, bermula daripada rekod semakan EFRM, rekod pencerapan, butir guru, sistem pendidikan MRSM, kalender maktab, plan strategi MRSM, jadual waktu guru, skema kerja tahunan, skema kerja subjek khas dan seterusnya sehinggalah ke rekod intervensi pelajar. Okey, sekiranya kita tersilap masuk section, macam mana untuk kita delete, just tekan butang X ini untuk remove dan kita tekan add section untuk tambah section yang baru. Okey, seterusnya bila semua sudah selesai, tekan butang create. Okey, maka siaplah kita punya tapak untuk buat EFRM. Bagaimana untuk lihat? Okey, pada tepi ni ada ikon kanta pembesar, di atasnya ada ikon buku, boleh klik pada buku tersebut. Okey, ini adalah section.
Di sini adalah bahagian section, di sini adalah bahagian page dan di sini adalah bahagian content. Okey, ini adalah collaboration space yang saya katakan tadi, di mana di sini cikgu-cikgu boleh berkongsi idea ataupun sebarang laporan ataupun projek. Seterusnya, kita ada content library di sini di mana hanya admin sahaja yang boleh masukkan konten ataupun maklumat dan ahli-ahli yang lain cuma boleh view sahaja. Seterusnya, di bawah section Teachers Only ada nama guru-guru yang kita sudah masukkan ke dalam grup EFRM ini. Sebagai contoh, Cikgu Farhana. Cikgu Farhana akan dapat semua section yang kita sudah masukkan tadi. Begitu juga dengan Cikgu Mastura dan juga Cikgu Syahzihan. Mereka semua akan dapat section yang sama seperti yang kita sudah masukkan pada awal tadi. Bagi memudahkan proses untuk mengedit OneNote ini ataupun handle OneNote, kita pergi ke sebelah atas ni, ada section ataupun tab Open in Browser. Sebelah dia ada anak panah ke bawah, klik yang itu. Kemudian kita gunakan Open in Desktop App bagi memudahkan kita untuk edit bahan dalam OneNote. Dia akan terus direct kita ke aplikasi OneNote yang ada dalam komputer kita. Okey, sama saja di sini adalah buku yang kita dah bina tadi. Nama guru-guru tersebut ada dan teachers only section semua ada. Sama seperti apa yang ada dalam sama yang ada dalam Teams tadi. Cuma kali ini OneNote itu kita buka pada aplikasi OneNote, bukan pada aplikasi Teams. Ini adalah untuk memudahkan kita untuk edit bahan yang ada di dalam OneNote. Baiklah, seterusnya kita akan teruskan progres kita pada aplikasi OneNote, di mana di sini adalah buku yang sama yang kita dapat daripada Microsoft Teams. Okey, semua ada collaboration space, content library, teachers only, Cikgu Farhana punya section, Cikgu Mastura dan Cikgu Syahzihan. Okey, sama juga di bawah Cikgu Farhana dia ada section, semua section yang kita sudah bina tadi. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita attach file ataupun kita create page. Sebab di setiap section ni kita boleh tambah page. Okey, sebagai contoh pada collaboration space, di sini kita boleh tambah satu page. Sebagai contoh kita masukkan jadual. Okey, untuk masukkan dokumen dalam Microsoft OneNote ataupun dalam OneNote, sebaiknya dokumen itu kita attachkan sebagai print out. So, pada insert, klik pada insert dan pilih print out. Kemudian kita akan pilih dokumen yang kita nak masukkan atau attach. Sebagai contoh, file inilah. Klik open. Selepas kita klik open, file tersebut akan di-attach dalam area content yang sedia ada dan page tersebut akan tunjukkan apa yang ada dalam file tersebut. Memudahkan untuk kita lihat terus apa maklumat yang disampaikan tanpa perlu download file dan buka file tersebut pada aplikasi lain. Baiklah, seterusnya saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita distribute page ataupun distributekan bahan kepada semua ahli yang ada supaya semua ahli dapat bahan yang sama. Tetapi bahan tersebut kita kena sediakan lebih awal. Kita sediakan bahan tersebut pada area ataupun pada section teachers only supaya bahan ini cuma boleh diakses oleh admin sahaja. Sebagai contoh, plan strategik MARA yang mana saya telah masukkan sebagai saya dah attachkan file tersebut sebagai print out supaya boleh kandungan bahan tersebut terus boleh dilihat. Okey, dah pilih page tersebut, klik pada class notebook dan pilih distribute page dan pilih sekali lagi distribute page.
Kemudian kita boleh pilih ke section mana satu untuk kita distributekan page tersebut. Sebagai contoh, untuk Plaster Sheet Mara, kita akan distributekan dia kepada section D. Dan kita pilih section tersebut dan kita klik distribute. Okey, distribute page pun sudah selesai. Kita boleh tengok pada setiap guru akan dapat page yang sama. Ini pada Cikgu Farhana, ini pula pada Cikgu Mastura. Dia akan ambil masa sedikit sebab dia akan loading dahulu. Dan begitu juga pada Cikgu Syahzihan. Ini untuk memudahkan kita untuk agihkan bahan yang sama kepada semua ahli dalam grup ini. Cara yang sama juga kita boleh gunakan untuk distributekan bahan-bahan yang lain. Sebagai contoh, sekiranya kita ada template-template yang tertentu yang boleh digunakan oleh semua ahli yang mana template tersebut adalah sama, seperti contoh template RPH, template putar diri, template catatan mingguan. So, semua ini kita boleh distributekan menggunakan cara yang tadi kepada semua cikgu pada section yang tertentu. Seterusnya, bagi memudahkan pihak pengurusan ataupun admin untuk review rancangan pengajian harian ataupun RPH pada guru-guru, sebaiknya kita ada satu susunan yang selaras untuk semua cikgu bagi memudahkan pemeriksaan tersebut. Susun atur yang dicadangkan adalah seperti berikut. Kita mulakan dengan tingkatan yang diajar. Sebagai contoh, Cikgu Farhana ajar tingkatan 1, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Dan seterusnya, kita wujudkan subpage untuk minggu 1. Sebagai contoh, minggu 1, 4 hari bulan sehingga 8 hari bulan 1, 2021. Kita klik pada page tersebut dan kita tarik dia ke tingkatan 1. Seterusnya, right click, kita jadikan dia sebagai subpage yang mana page tersebut ada di bawah tingkatan 1. Begitulah seterusnya. Bagi memudahkan lagi, kita boleh copy page ini dan kita pastekan di bawah dia dan kita tarik untuk tingkatan 3. Jadikan dia juga subpage. Maka dia lebih teratur dan tersusun. Cuma perlu klik tingkatan 1 dan masukkan RPH di sini untuk minggu 1. Untuk minggu 2, kita boleh klik minggu kedua di sini. Minggu kedua sebagai contoh, dari 11 hari bulan sehingga 15 hari bulan 1 tahun 2021. Begitulah seterusnya. Dan begitu juga untuk tingkatan seterusnya. Maka dia lebih teratur. Di mana pada awalnya kita cuma lihat tingkatan yang diajar dan seterusnya kita boleh terus pergi ke minggu tersebut. Berapa kelas yang ada, semuanya akan diletakkan di sini pada bahagian konten. Seterusnya, saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita setkan assignment kepada guru-guru supaya guru-guru boleh hantar RPH ikut tempoh yang telah ditetapkan. Sebelum itu, kita kena sediakan dahulu tapak dia, pergi ke Teachers Only section, kemudian kita kena sediakan jadual pengantaran ataupun
satu table untuk guru-guru masukkan link daripada section buku mereka. Kita letakkan dia sebagai January. Maksudnya ini adalah untuk penghantaran bulan Januari. Kita kembali ke aplikasi Teams. Kita pilih dekat tab atas ni pada tab Assignment. Okay, kita klik Get Started. Okay, kita create assignment. Klik Create Assignment. Pilih Assignment. Okay, kita masukkan title. Title adalah penghantaran EFRM Januari. Okay, instruction kita boleh masukkanlah sekiranya perlu. Okay, seterusnya kita add resource. Add resource. Pilih class notebook. Pilih teachers only section. Klik using the teachers only space. Pilih January yang mana page yang kita dah hasilkan tadi. Kita klik attach. Okay, bila dah selesai, kita klik. Okay, di mana kita nak masukkan January ni ataupun page ni, kita letakkan dia di record semakan EFRM. Dan bila dah selesai, kita klik done. Okay, so maka nanti setiap pelajar akan dapat page yang sama. Okay, setelah selesai, kita boleh masukkan rubrik sekiranya perlu, point sekiranya perlu, dan di bawah ni kita boleh letak due date sebagai contoh. Maybe penghantaran tu adalah pada hujung bulan Januari, kita letakkanlah pada 31 Januari sekiranya, dan masa pun kita boleh setkan pada pukul 11.59 PM, ikutlah terpulang kepada admin. Dan seterusnya kita klik assign. Setelah kita assignkan assignment, pada general akan naik satu post mengatakan ada assignment untuk semua ahli yang ada dalam grup ini. So bila kita klik view assignment, ini adalah interface-nya, yang mana ini adalah nama guru-guru, statusnya not turn in. Not turn in ni maksudnya guru-guru tersebut belum lagi melihat ataupun buka assignment tersebut. Sekiranya guru-guru tersebut telah buka dan lihat, dia akan berubah jadi seen. After that, selepas itu bila mereka dah turn in ataupun dah submit, dia akan berubah jadi turn in. Di sini kita boleh tengok bagaimana view untuk guru-guru. View untuk guru-guru akan jadi macam ni. So bila dia klik yang ni, assignment tersebut, dia akan terus direct ke OneNote. Maka inilah yang harus diselesaikan oleh cikgu-cikgu tersebut, yang mana guru-guru tersebut kena masukkan link daripada setiap section daripada buku mereka. Untuk buat, mereka just perlu klik edit notebook. Sama ada di sini ataupun kalau nak edit di sini terus, klik edit. Kalau nak edit di OneNote, open in desktop apps. Setelah selesai, di tepi ni akan ada satu butang turn in. Just klik butang turn in, maka assignment tersebut akan di turn in kan ataupun dihantar. Baiklah, seterusnya pada paparan OneNote, pada Cikgu Farhana, kita tengok pada rekod semakan EFRM, akan ada page yang kita dah assignkan tadi. Sekarang bagaimana nak letakkan link? Okey, pada section-section ini, sebagai contoh pada rekod semakan, boleh right click pada section tersebut, kemudian copy link to section. Okey, bila dah copy link to the section, pada ruangan ini letakkan perkataan sebagai contoh link, highlight perkataan tersebut, kemudian kita klik insert, klik link dan kita
pastekan dia. Okey, kemudian klik insert. Okey, kalau perkataan tersebut dah berubah warna jadi biru dan ada garisan di bawahnya, maksudnya dah ada link diattachkan pada perkataan tersebut. Perkataan ini terpulang kepada guru tersebut. Nak letak perkataan link pun boleh, nak letakkan perkataan record pun boleh. Yang penting ada perkataan untuk kita masukkan link tersebut dan seterusnya sehinggalah ke item R, iaitu item yang terakhir, intervensi pelajar. Okey, apa tujuan untuk kita masukkan link ini sebenarnya? Tujuan kita masukkan link ini adalah untuk memudahkan admin ataupun pengurusan bila admin nak tengok bahagian ataupun section-section tertentu, mereka cuma perlu tekan link tersebut dan automatik dia akan terus direct ke record yang admin tersebut nak nilai. Itu saja. Okey, maka berakhirlah untuk sesi video kali ini. Sekian, terima kasih.